Saudara sekalian, kita nak jadi diri kita ini dengan sebulan Ramadan ini, dengan qiyam Ramadan yang kita tunaikan setiap malam, kita nak jadi hamba Tuhan. Kita bukan nak jadi Ramadaniyin, hamba Ramadan. Dalam masa terbatas ini, apa maksud hamba Ramadan tu Ustaz? Hamba Ramadan itu dia baca Quran bulan Ramadan. Hamba Ramadan itu dia berzakat, bersedekah, infak dalam bulan Ramadan. Hamba Ramadan itu berdoa, berzikir dalam bulan Ramadan. Hamba Ramadan itu berpuasa, memang puasalah. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia ke masjid, ke surau hanya dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, dia tidak lagi jadi hamba kepada Allah. Bahkan belum lagi masuk separuh Ramadan, dah habis dah. Betul tidak? Macam tak mengaku pula. Seluruh dunia, kecuali boleh jadi di Makkah Al-Mukarramah dengan di Madinah Al-Munawwarah, boleh jadi gitulah saudara sekalian. Kenapa yang lahir dalam diri kita ini manusia-manusia yang disebut sebagai manusia yang menyembah Tuhan bulan Ramadan. Kita sembah Tuhan bulan Ramadan. Ini bukan tulisan saya menyampaikan je. Islam tidak menyukai seorang Muslim yang hanya menjadi manusia Rabbani di bulan Ramadan. Apabila hilang bulan Ramadan, maka hilanglah padanya sifat ibadah dan taat. Seolah-olah dia menyembah bulan Ramadan, bukan Rabb bulan Ramadan. Seolah yang disembah tu bulan Ramadan, bukan yang disembah tu Rabb syahri Ramadan, Tuhan kepada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bulan Ramadan lah dia datang ke masjid, ke surau. Bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan datang masjid, datang ke surau. Bulan Ramadan sembahyang berjamaah. Habis Ramadan dia tidak berjamaah. Bulan Ramadan dia tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Ramadan dia tidak ada lagi ketaatan patuh kepada Allah. Ibarat orang yang sembahyang. Saya ini terpaksa cakap 5 tajuk dalam masa 30 minit. Bayangkan, letih saya dibuatnya. Islam tidak menyukai seorang Muslim yang hanya menjadi manusia Rabbani di dalam masjid. Di dalam masjid dia rokok, sujud, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Tetapi apabila keluar dari masjid, cara hidupnya berubah dari insan Rabbani yang menyembah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi insan hayawani, insan binatang yang tak ada peraturan, yang tak ada syariat. Yang Ustaz Isyad sebut tadi, itu dia kata dia ni presiden parti syaitan. Terkejut saya, tapi tuan-tuan tak terkejut pasal tuan-tuan tidur tadi. Ustaz, saya tak tidur tadi Ustaz. Berubah daripada insan Rabbani kepada insan hayawani. Maksud binatang ni, binatang tak ada peraturan pada dia, tak ada syariat. Begitu juga berubah daripada insan Rabbani menjadi insan syaitani. Apa makna syaitan? Orang yang senantiasa membuat kemungkaran, maksiat lawan Allah senantiasa, walau dia yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Islam juga tidak suka seorang itu hanya menjadi Rabbani ketika dia berada di Baitullahil Haram, Kaabah, Baitullahil Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masyairil Muqaddasah, Masyaril Haram, di Muzdalifah, di Arafah. Masa itu dia jadi baik, jadi bagus, menangis, merayu, merintis kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis daripada dia menziarahi, buat umrah, haji sebagainya, waktu itu tenggelamlah dia dalam perut kehidupan kebendaan sebagaimana tenggelamnya orang-orang yang lalai. Mana apa dia? Hak yang dia buat haji umrah dah tak ada dah. Yang dia sembahyang selama ini dah tak ada. Quran yang dia baca dah tak ada dah dalam kehidupan dia. Maknanya apa?
dia tidak lagi menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa ni apa dia? Puasa ni saudara sekalian, dia mengajar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. La'allakum, tuan-tuan kena ikut saya ni, kalau tidak tak siap ni setengah jam. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Macam mana nak jadi orang bertakwa kalau tidak beriman? Macam mana nak jadi orang bertakwa kalau tidak mengikut syariat pedoman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Macam mana nak jadi orang yang bertakwa kalau dalam beribadatnya, segala kerjanya tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala? Tidak jadi takwa. Seluruh hidup kita ini kena jadi takwa. Macam hadis Nabi yang dibaca oleh para ustaz, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Ramai orang ikut kita, tak ramai ikut kita, senang ke kita, susah ke kita, menang ke kita, belum menang ke kita. Belum menang tu kami di Pahang, belum menang, bukan kalah. Kalah tu orang lain. Kita senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Dalam sembahyang saudara sekalian, lepas 4 rakaat tarawih kita minta apa? Ada 2 benda kita minta. Satu, kita minta redha dan syurga Allah. 2, kita minta keampunan dosa daripada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon keredaan Engkau ya Allah dan syurga. Kita nak syurga Allah. Tak dapat syurga Allah malaikat Allah redha kepada kita. Allah tak redha kita kalau kita buat maksiat kepada dia. Kita berdoa pada Allah minta keampunan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau suka memberi keampunan. Fa'fu anna, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Saudara sekalian, kita minta bagus, bukan tak bagus. Habis tu syarat kepada yang kita minta tu tak cukup. Mana syarat tak cukup ustaz? Kita baca Quran tapi kita tidak yakin dengan isi kandungan Al-Quran. Quran ni tuan-tuan, kitab hidayah. Dia bukan kitab lil qiraah. Dia bukan kitab makruah, kitab yang kita baca saja. Dia kitab hidayah. Zalikal kitabu la raiba fi. Sambung. Cantik. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tu tak berapa ingat sikit. Sebab tu tidak ayat tahlil. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itu ayat yang nak dibaca oleh ustaz nanti. Bukanlah surah itu dah. Cerita dalam sekolah surah Fussilat nanti. Saudara sekalian, kita bulan Ramadan kita baca Quran, khatam Quran segala-galanya. Tapi sayangnya orang kita tak yakin dengan isi kandungan Quran. Memang dia baca Quran. Macam hadis selalu saya bawa pada tuan-tuan, hadis ni boleh jadi kalau tak hafal pun tuan-tuan ingat sangat. Memang dia baca Quran. Masalul munafiq alladhi yaqra Quran masalur raihana riuha tayyibun wa ta'muha murrun. Saya tengok jam. Perumpamaan orang munafik, makna orang Islam lah. Bukan tak Islam, tapi hakikatnya tak Islam, zahirnya Islam. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana riuha tayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Mana apa dia? Zahirnya manis, tanam tebu di mulut. Zahirnya manis, tapi hakikatnya apa dia? Pahit. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka kata Nabi membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum,
tetapi tidak melampaui kerongkong mereka. Dia baca Quran tapi tak melempasi kerongkong. Mana apa dia? Tak sampai ke hati dia. Mana apa dia? Dia tak ada sebarang keyakinan. Memang kalau kita baca Quran, kita baca Quran yang terbaik, yang bagus. Kalau lebih baik pada Ustaz Ishak lagi kalau dapatnya, dengan tajwidnya, dengan apanya, bagus kita. Tapi kita baca Quran, tuan-tuan, bukan sekadar halwa telinga kita, mesti sampai ke hati kita. Nabi kata apa dia? Mereka membaca Al-Quran, la yujavizu hanajirahum, tetapi tidak melampaui kerongkong. Mana apa dia? Tak melepas ke hati dia. Wal'ayyazubillah. Inilah jahatnya orang yang munafik. Wal'ayyazubillah. Tapi macam mana Tuhan nak terima kita punya keampunan dosa? Yang Allah janji nak beri ampun dosa, syarat dia iman. Man qama ramadhana imanan, syarat nombor 1, wahtisaban ghufira lahu ma taqala min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, kata Rasulullah, imanan, penuh dengan keimanan, dia yakin sungguh hukum peraturan yang datang daripada Allah, ghufira lahu ma taqala min dhanbi, nescaya diampunkan oleh Allah dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini syarat keimanan, saudara sekalian. Besar syarat ini, tapi orang kita tak kisah.